Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Sahih Samsudin. Merakyatkan Wisma Putra, itu antara agenda baru Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam usaha menghebahkan kepentingan polisi luar negara kepada umum dan global. Justru beliau berharap menerusi peranan media tempatan dan antarabangsa, usaha itu dapat dipergiatkan dan mencapai matlamat supaya rakyat dapat memahami dengan lebih baik. Ini kerana Wisma Putra kurang diketahui rakyat tentang peranan dan tugas, terutama melibatkan dasar. Katanya rakyat perlu tahu menerusi cara dan penggunaan bahasa yang paling mudah kerana mereka sukar untuk memahami bahasa diplomatik. Turut hadir pada majlis itu Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin dan Ketua Setiausaha Datuk Amran Muhammad Zin. Sebanyak 700 buah kenderaan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka sepanjang pelaksanaan 3 fasa op khas pada Januari hingga November lalu. Pengarah JPJ Melaka Muhammad Firdaus Sharif berkata, daripada jumlah itu, 265 merupakan kenderaan yang disita dalam operasi pemandu warga asing PEWA. Pemandu dikenal pasti melibatkan warga negara Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan dan Rohingya. Antara kesalahan, tiada lesen memandu kompeten dan lesen vokasional, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada insurans serta salah guna LKM. Selain itu, sebanyak 1,735 kenderaan dikesan lebih muatan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 sepanjang tempoh sama. Beliau maklumkan demikian kepada pemberita selepas ops patuh bersepadu di Lebuh AMJ Malim, Melaka. Dalam operasi itu, sebanyak 385 buah kenderaan diperiksa dengan 134 kenderaan diambil tindakan dan 150 kenderaan diberikan notis atas pelbagai kesalahan termasuk 2 kenderaan disita. Hanya 2 aduan dilaporkan berhubung aktiviti pelombongan biji timah di Perak setakat November tahun ini. Aduan tersebut membabitkan kerja letupan di lombong biji timah dan pencemaran sungai akibat sisa pelombongan. Exco Jawatan Kuasa Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim berkata, sebarang aktiviti pelombongan biji timah di Perak perlu mendapat kelulusan kerajaan negeri bagi mengelakkan kesan kepada ekosistem alam sekitar. Setakat ini, sebanyak 13 lombong biji timah yang beroperasi di negeri itu telah diberikan surat kelulusan Skim Pengendalian Melombong SKSPM. Beliau berkata demikian semasa persidangan Dewan Undangan Negeri Don Perak di bangunan Darul Rizwan Perak. Laporan luar negara, Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat memfailkan tuduhan jenayah baharu terhadap Hunter Biden, anak Presiden negara itu. Perkara itu didedahkan CNN semalam. Bagaimanapun, agensi berita itu tidak memperincikan jenis pertuduhan. Ini memandangkan dokumen mahkamah mengenai perkara berkenaan masih belum didedahkan kepada umum. NBC pula melaporkan dakwaan itu mungkin berkaitan cukai. Oktober lalu, Hunter dituduh menipu mengenai penggunaan dadahnya ketika membeli pistol. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Ia pendakwaan jenayah pertama terhadap anak Presiden Amerika yang sedang menggalas portfolio berkenaan. Rakyat Peru mendesak Presiden Dina Boluarte berundur. Mereka membuat tuntutan itu dengan berhimpun dan berarak di sekitar ibu negaranya 5. Peserta protes turut menggesa pilihan raya segera dilaksana. Demonstrasi diadakan menjelang setahun Dina menggalas jawatan Presiden. Desakan agar meletak jawatan sudah bermula sejak Dina mengangkat sumpah Presiden 10 Disember tahun lalu. Dina dikatakan tergesa-gesa mengangkat sumpah beberapa jam selepas bekas Presiden Pedro Castillo didakwa dan ditahan selepas cuba bubarkan Kongres dan memerintah melalui dekri. Ia mengakibatkan krisis politik Peru berterusan hingga kini. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.